Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 8 pemodelan matematik. Standard pembelajaran untuk hari ini adalah menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear, kuadratik, eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Persoalannya, bagaimanakah menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik? Sebelum itu, kita kena kenali fungsi linear di mana kamu telah tahu ia merupakan graf yang menyerupai satu garis lurus. Fungsi kuadratik pula adalah graf lengkung berbentuk parabola di mana lengkung mungkin naik dan kemudian turun atau turun dan kemudian naik. Fungsi eksponen di mana graf lengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Fungsi eksponen ialah suatu fungsi yang dapat dihuraikan oleh persamaan yang mempunyai bentuk seperti ini. Y sama dengan C, A kuasa X dengan keadaan A ialah nombor nyata positif. A tidak boleh sama dengan 1 dan C ialah nilai awal, permulaan. Misalnya, jika C sama dengan 1 dan A adalah 2, graf Y sama dengan 2 kuasa X adalah seperti rajah di sebelah. Seperti ini. Di mana eksponennya, kuasa eksponennya tidak diketahui, umum lah. Bentuk dia seperti ini. Okey, bila C1, dia akan pintas pada pintasan Y ni. 1. Okey. Contoh. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Penyelesaiannya seperti ini. Kita hendaklah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kamu kena ingat kita ada 6 langkah seperti dalam video 81 sebelum ini, bahagian 1. Yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Kemudian diketahui bahawa lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol yang diperlukan. Logiknya seperti itulah. Ya. Lebih banyak kita berjalan, jauh kita pergi, lagi banyak petrol kita kena isi dalam tangki kereta. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Okey, ini pun kamu dah belajar ya, ubahan. Kemudian kita membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Pertama, andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan sejauh 405 km dan 168 km adalah sama. Kita katakan X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Di mana Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah pemalar. Kemudian kita mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kita gantikan Y sama dengan 45 dan X sama dengan 405 ke dalam Y sama dengan KX. Kita pun dapat K sama dengan 45 per 405 iaitu 1/9. Maka persamaan kita adalah, modelnya adalah Y sama dengan 1/9 X. Persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Apabila X sama dengan 198, kita boleh cari nilai Y kita. Kita pun masukkan dalam persamaan tadi 1/9 darab 198 iaitu 22 liter petrol diperlukan untuk perjalanan sejauh 198 km. Kita dapat selesaikan masalah ini. Maka 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Kemudian kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Model fungsi linear Y sama dengan 1/9 X yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Misalnya, jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar,
manakala perjalanan sejauh 168 km menerusi lebuh raya. Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Okey, bagi keadaan di mana perjalanan itu melibatkan kawasan yang berbeza. Okey. Ini adalah contoh graf yang akan terhasil ya, 1/9x. Kemudian kita memurnikan model matematik. Sebaiknya dalam menyelesaikan persoalan ini, kita tunjukkan lakaran bagi mewakili kita punya persamaan ni. Model kita ni. Okey, ini adalah lakaran kita. Kemudian kita memurnikan model matematik. Dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Banyak sangat persoalan tidak dinyatakan di sini ya. Dan kita tidak tahu sama ada perjalanan itu melibatkan keadaan jalan raya yang elok, yang baik ataupun yang tidak baik. Yang rosak keadaannya akan melambatkan lagi pergerakan. Dan berapa banyak hentian sepanjang perjalanan. Kita tidak dimaklumkan semua maklumat itu. Maka tidak mencukupi untuk kita memurnikan model ini. Just tulis macam ni je. Okay. Next, kita melaporkan dapatan. Just tulis macam ni juga. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Macam ni sahaja. Okey? Jika perlu menggunakan sebarang simbol pun boleh. Kita boleh nyatakan model fungsi linear y sama dengan 1/9x adalah yang diperoleh daripada proses pemodelan matematik yang digunakan di atas. Pun boleh juga. Okey? Mana-mana ayat yang sesuai lah. Contoh yang berikutnya. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai y dalam meter pada jarak yang berbeza x dalam meter dari tebing sungai. X ni jarak dia mengufuk, y ni jarak dia mencancang kedalaman kan. Keputusannya yang diperoleh diberi dalam jadual berikut. Lihat gambar rajah. Okay, ini x mengufuk jarak dia. Dan Y menunjukkan kedalaman dia. Kita tahu makin kita ke tengah, makin dalam lah kan. Okay. Dia beri kita maklumat seperti ini. Jadual dia. Okay. Kalau kamu lihat, jarak dari tebing kosong. Di sinilah. Kosong. Kedalaman dia pun kosong. Tak dalam lah. Tapi bila dia makin jauh, sampai jarak 30, mungkin sampai ke hujung tebing. Jarak dia 30. Dia dah kosong semula sebab dia dah sampai, dia nak turun, dia naik balik. So, kedalaman dia pun sifar semula. Okey, so ni kita akan dapat graf parabola lah. Dengan menggunakan pemodelan matematik, tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Okey. So, penyelesaiannya pertama kita mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai. Itu adalah kita punya definisi masalah. Kemudian, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Kita andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Okay, andaian kita lah ya. Dan kedalamannya berkurangan sehingga sifar di bahagian tepi sungai. Ya, tepi sungai memang dah sampai ke tanah, dah tempat awak duduk tu memang dah tak ada kedalaman sungai lah. Tepi-tepi tu kan. So, sifar lah kedalaman dia. Dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini ialah kedalaman sungai y meter dan jarak dari tebing sungai x meter. Kemudian kita mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Tulis jarak dari tebing sungai dan kedalaman sungai sebagai set pasangan tertib XY dan lukis satu graf bagi data tersebut. Okey, kita pun dapatlah graf seperti ini. Okey, bagi soalan ni kita tak boleh melakar lah. Kita kalau ada kertas graf, kita lukiskan mengikut skala lah sebab kita diberikan maklumat. Data ini kelihatan menaik dan kemudian menurun dan ini menyerupai suatu fungsi kuadratik. Graf yang dilukis menunjukkan lengkung penyuaian terbaik ataupun lines of best fit, curve of best fit. Okey, kita cuba dah sebaik mungkin. Tak dapat nak lalu sepenuhnya. Okey, ada yang kita miss sikit. Okey, tapi kita terima sebab kita nampak dia naik dan turun.
dan menyerupai graf fungsi kuadratik. Kita kena nyatakan. Kalau kamu perasan soalan pemodelan ni, dia tak suruh kamu mengira sepenuhnya pun. Tapi kamu kena jelaskan apa yang kamu buat. Macam buat eksperimen kan. Kemudian dalam pemodelan matematik, untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Kamu kena nyatakan nilai anggaran. Berdasarkan graf, didapati kedalaman sungai ialah 3 meter. Okey, kedalaman sungai adalah 3 meter. Dia tengok pada maksimum. Ni, maksimum 3 meter. Dia dah bagilah, kita dah dapatlah kononnya ni. Hal ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter anggaran. Nyatakan anggaran. Lebih kurang 15 meter anggaran. Dia dapat kedalaman 3 meter. Kemudian menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Tentukan fungsi kuadratik berkenaan yang mempunyai bentuk y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. A kita positif ya sebab kita punya graf. A kita negatif lah sebab kita punya graf masam. Kemudian c kita pun tahu dah daripada graf kita. Lihat. Graf kita masam, so kita punya A negatif dan C kita ni sifar di sini. Tapi kita tunjukkan juga. Tentukan pemalar A, B dan C dengan menggantikan sebarang 3 data. Okay, misalnya kita ambillah pasangan sifar-sifar 25, 17 dan 30 sifar ke dalam persamaan umum ini. Kita pun akan dapat sifar sama dengan penyataan pertama, persamaan pertama yang ini. Masukkan saja nilai, kamu akan dapat seperti ini. C adalah sifar. Persamaan kedua, 1.7 sama dengan 625A tambah 25B tambah C. Daripada yang kedua ni. Dan persamaan yang ketiga, daripada sini, sifar sama dengan 900A tambah 30B tambah C. Next, oleh sebab C adalah sifar, sistem bagi dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, A dan B ialah, kita gantikan C sifar, dalam kedua-dua persamaan ni, kita dapat persamaan pertama yang ini saja dan persamaan kedua yang ini. So, kita dah hilangkan C lah sebab kita tahu C sifar, kita ada dua persamaan. Ini kita dapat persamaan linear serentak. Kemudian kita nyatakan daripada 2, B, kita pun dapatlah daripada 2 ni, kita dapat nilai B adalah negatif 30A. Ya, kita pindahkan 900 ni ke sebelah, jadi negatif 900A. Bahagi 30, kita dapat negatif 30. Kemudian kita gantikan 3 ni persamaan kita baru dapat ke dalam persamaan 1. 1.7 sama dengan 625A tambah 25. Sepatutnya 25B kan. Okey, B kita gantikan dengan negatif 30A. Kita hanya nak selesaikan nilai A. So kita pun dapat 1.7 sama dengan negatif 125A. Di mana A adalah negatif sifar 0.0136. Kita ambillah 4 tempat perpuluhan untuk situasi ini ya. Okey. Untuk siapa yang tak tahu kenapa dapat macam ni, kamu lihat, kamu kena selesaikan dulu 25 darab dengan negatif 30. Okey, kamu akan dapat nilai 500. Okey, negatif 500. Positif jumpa negatif, negatif. So negatif 500. So 625 A tolak 500 A. Kamu akan dapat negatif. Maaf. Okey, untuk selesaikan ni, kamu kena selesaikan yang di dalam kurungan ini. 25 tolak 30. Awak akan dapat 750. Negatif 750. Okey, 625 tolak 750. Kamu selesaikan, dapatlah negatif 125 A. So, dapatkan A 1.7 bahagi negatif 125. Ini nilai A. Kemudian gantikan nilai A ini ke dalam persamaan yang ketiga. Kita dapat B 0.408. Maka fungsi kuadratik yang mungkin ialah Y sama dengan negatif 0.0136X kuasa 2 tambah 0.408X. Okey, kita dapat macam ni ya. So, kita gantikan semula. X sama dengan 15. Kita semaklah. Kita semak X sama dengan 15. Adakah kita akan dapat kedalaman maksimum kita 3 meter? Kita gantikan, kita semak. Yes, kita dapat 3.06 iaitu hampir dengan jawapan yang diperoleh daripada graf. Graf tadi kita punya anggaran. Sekarang pun model kita dah ada persamaan dia. Kita boleh semak. Hampir ya, hampir.
Kemudian kita memurnikan model matematik kita, tapi model ini kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai lain. Model baharu diperlukan untuk andaian baharu. Okey, kita tulis macam ni sahaja. Next, kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Lebih banyak pasangan tertib kedalaman dan jarak yang daripada tebing. Kemudian kita melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja permodelan di atas. Macam tu je lah. Okey, lihat contoh. Yang ketiga, faedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Pada awal 1 tahun, Encik Gomez menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan yang memberikan faedah 4% setahun dan dikompaun setiap setahun. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas T tahun penyimpanan. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, penyelesaiannya. Pertama, seperti biasa, kita mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, masalahnya di sini kita kenal pasti dulu. Encik Gomez diberikan faedah kompaun dengan pengkompaunan sekali setahun. Okey, faedah 4% setahun dan dikompaun setiap setahun. So, kita pun nyatakanlah pengkompaunan sekali setahun. Prinsipal Encik Gomez ialah RM20,000. Okey, pada awal tahun, Encik Gomez menyimpan RM20,000. Okey, itu prinsipal dia. Kadar faedah tahunan ialah 4%. Okey, setahun yang kita diberitahu. Terbitkan, persoalan dia lah definisi masalah. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez pada akhir tahun ke T. Okey, kita olah balik ayat dia. Tengok, terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas T tahun penyimpanan. Selepas T tahun tak tahu T berapa. So, kita tulis pada akhir tahun ke T. Okey, kita ubah sedikit lah. Nak salin semua pun boleh, tak ada masalah. Kemudian kita membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Kita andaikan Encik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanannya sepanjang tempoh penyimpanannya. Sebab jika dia ada ambil keluar ataupun tambah lain, akan berubah. Okey, akan berubah dia punya cara pengiraan. So, sekarang kita kena andaikan tidak diubah. Okey. Pemboleh ubah yang terlibat ialah prinsipal RMP, kadar faedah tahunan R, bilangan kali faedah di kompaun N dan masa T tahun. Jangan tertinggal, ini yang paling penting, T tahun. Kita nyatakanlah T itu adalah tahun. Okey, N ni bilangan kali di kompaun. And P unit je kita nyatakan sekali, R M. Okey, nyatakan. Sekarang kita mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, harus diingat dalam pengiraan faedah kompaun setiap tahun kita akan mempunyai 100% amount principal ditambah dengan 4% baki sebelumnya. Kita membina jadual seperti berikut ya. Okey, kita principal Encik Gomez RM20,000 tahun yang pertama. Faedah yang diterima 4% kan. So, RM20,000 darab 0.04. 4% ya. Jadi, kita punya prinsipal hujung tahun ya, prinsipal tambah faedah. So, RM20,000 tambah yang ni. So, kita dapat macam ni. Okey. Next, kita nak dapatkan macam mana boleh dapat bentuk macam ni? Adalah, okey, bayangkan kita letak bracket lah setiap satu ni senang. Kita letak kurungan untuk setiap satu. Kita faktorkan RM20,000 keluar daripada setiap kurungan. Bila awak faktorkan RM20,000 keluar daripada kurungan yang pertama, faktorkan RM20,000, so sini tinggal 1. Yang dekat sini pula, tinggal 1 darab 0.04 ataupun 0.04 je yang tinggal. Betul tak? 1 tambah 0.04. Itu yang dijadikan dalam kurungan ni pula. 1 tambah 0.04. RM20,000 kita dah faktor keluar. Macam ni. Hasil simpanan kita RM20,000 dalam kurungan 1.04. Betul kan? Okay, kita lihat tahun kedua pula. Okay, tahun kedua, prinsipal pada awal tahun bukan RM20,000 dah. Dia dah bertambah. Iaitu RM20,000 darab 1.04. Okay.
Ada lagi faedah yang diterima daripada amount principal ni, dapat lagi 4%. So, daripada 20,000 darab 1.04, kita darab lagi dengan 0.04. Maka jumlah principal tambah faedah akan jadi seperti ini. Okey, tambah 20,000, 1.04 darab 0.04. Okey, kemudian senang saja. Sebutan serupa, faktor sepunya terbesar bagi dua-dua sebutan adalah 20,000 darab 1.04. Yang sini pun ada 20,000 darab 1.04. Faktorkan benda ni semua. Kita faktorkan keluar 20,000 darab 1.04. Okey, kita dah faktorkan. Ya. So, bila faktorkan, sini tinggal 1. Okey. Belah sini pula, bila kita dah faktorkan 20,000 darab 1.04, tinggallah 0.04 sahaja. Sebab tu jadi 1 tambah 0.04 dalam kurungan yang kedua ni. Okey, harap boleh faham. Kalau tak faham, ulang balik. So, hasil simpanan kita adalah, lihat ya, 1 tambah 0.04 ni adalah 1.04 kan? Ini adalah 1.04. 1.04 darab 1.04, dia dah berulang 2 kali. That's why ada kuasa 2 eksponen kat atas ni. Okey? 20,000 dalam kurungan 1.04 kuasa 2. Tahun ketiga, prinsipal bertambah lagi menjadi 20,000 dalam kurungan 1.04 kuasa 2. Faedah diterima lagi 4% daripada prinsipal awal tahun dan jadi seperti ini pula. Okey? Kali ni kita faktorkan semua 20,000 darab 1.04 kuasa 2, semua faktor keluar. Kita faktorkan semua. Okey, terdapat kurungan yang pertama ni. Maka bakinya tinggal 1 tambah 0.04. Sama macam tadi juga, kita dapatlah kita punya hasil simpanan menjadi gandaan 3 pula atas ni. Kuasa 3. Seterusnya, tahun keempat bertambah lagi dengan jumlah 20,000, 1.04 kuasa 3. Kaedah yang sama lagi. Prinsipal dan faedah yang kita punya buat pengiraan yang sama juga. Kita faktorkan. Dapat lagi pola begini pula. 20,000, 1.04 kuasa 4 pula. Okay, next. Tahun kelima. Di awal tahun ada nilai 20,000 darab 1.04 kuasa 4. Okey, kamu tahu apa yang akan datang seterusnya. Masih sama, tengok ada pola dia ya. Mula dengan 1, 2, 3, 4. Okey, sama. Yang ini pun akan sama juga. Salin lebih kurang sama je. Dan next kita ada 20,000, 1.04 kuasa 5 pada hujung tahun yang kelima. Okey. Mula-mula kita kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5. Setiap hujung tahun tu. Setiap hujung tahun. Hasil simpanan dia kita lihat adalah setiap hujung tahun. Okey. So, daripada pola ini, kita boleh terbitkan satu bentuk umum dia. Kemudian kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Berdasarkan jadual di atas, didapati bahawa, berdasarkan jadual tadilah, didapati bahawa pada penghujung setiap tahun, hasil simpanan ialah suatu kuasa 1.04 didarab dengan prinsipal simpanan sebanyak 20,000. Okey, sepadan dengan bilangan tahun simpanan lah. Pola tersebut dapat digeneralisasikan kepada satu model matematik dengan menggunakan P untuk mewakili prinsipal, T untuk mewakili bilangan tahun dan R untuk mewakili kadar faedah tahunan. Maka model matematik ialah, kita pun dapat seperti ni. Okey. Sebab kita dah tahu 1.04 ni sebenarnya 1.04 ni adalah 1 tambah 0.04. Kita nak buat perkaitan R di sini. Okey, R bukan 1.04. R daripada awal lagi adalah 4%, iaitu 0.04. That's why kita kena splitkan 1.04 ini menjadi 1 tambah 0.04, maka terbitlah 1 tambah R. Okey, di mana P ni 20,000 tadilah, 20,000. Okey, 20,000. Semula. 20,000 yang di luar 1.04 kita ceraikan 1 dengan 0.04. T adalah tahun dia. Okey, kita akan dapat graf seperti ini. Permulaan kita tadi 20,000. Okey. Ingat lagi bentuk umum tadi eksponen kan? Eksponen yang di depan itu adalah permulaan dia. Okey.
Lepas tu yang ni adalah dia punya kuasanya. So, dia akan menaik terus dalam bentuk lengkung. Melengkung naik. Okay. Dengan keadaan AT ialah jumlah simpanan pada tahun ke-T. Okay, jumlah simpanan tahun ke-T. Okay, sesuai dengan kita punya pernyataan masalah tadi, definisi masalah. Model matematik ini merupakan suatu fungsi eksponen yang membolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaundkan setahun sekali untuk T tahun. Okay. Graf di sebelah menunjukkan graf fungsi eksponen AT sama dengan 20,000 darab 1.04 kuasa T. Graf hasil simpanan selepas T tahun, AT menunjukkan suatu pertumbuhan eksponen apabila masa T bertambah mengikut tahun. Okey? Bila dah 40 tahun nanti kamu boleh lihat, nak dekat cecah 100,000. Kemudian kita memurnikan model matematik. Model matematik AT sama dengan P kurungan 1 tambah R kuasa T merupakan pengiraan untuk faedah kompaun dengan kekerapan pengkompaunan sekali setahun. Dalam situasi sebenar, faedah kompaun boleh dikompaunkan dengan lebih kerap. Misalnya setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Jika faedah dikompaunkan sebulan sekali, kadar faedah R dibahagikan antara 12 bulan. Okay? So, kerana 1/12 daripada kadar digunakan setiap bulan. Boleh ubah T didarab dengan 12 kerana faedah dihitung 12 kali dalam setahun. Okay, ini jika sebulan sekali dikompaun. Maka model matematik akan berubah menjadi seperti ini. Okay, kita punya R dah jadi R/12, T pun dah jadi 12T. Secara umumnya, jika faedah dikompaunkan N kali setahun, model matematik ialah, okay, kamu lihat, dia menjadi R per N. Di luarnya ada N, T. Sebab tadi kita punya boleh ubah pun kita dah nyatakan N adalah bilangan kali dikompaun setiap tahun. Okay? Kemudian kita melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Tulis ini sahaja. Okay? So, kesimpulan bagi bab ini, proses pemodelan matematik adalah seperti yang di bawah. Syarat alirnya, kamu mula mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tetap kena ikut yang ini dulu step by step. Ini yang first. Kemudian kita buat andaian dan kenal pasti boleh ubah yang terlibat. Okay? Lepas tu kita baru aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Masa inilah kamu apply semua pengetahuan apa matematik yang kamu tahu. Apa yang berkaitan semua. Time inilah kamu menentusahkan. Okay? Dia sebenarnya dah mula pada mengaplikasi matematik ni lah. Masa aplikasi ni pun kita dah apply semua dan kita menentusahkan lagi. Kemudian kita perlu ke memurnikan model matematik. Jika perlu kita ulang semula. Okey, kenal pasti semula apa yang terlibat. Macam tadi, kalau compound lebih 3 kali setahun atau 12 kali setahun, kita fikirkan semula apa jadi. Okey, bila dah selesai jadi murnikan sepenuhnya, tidak perlu ulang. Okey, kita laporkan data. Dah tamat. Okey, itu sahaja. Okey, cikgu harap video kali ini membantu kamu untuk menyelesaikan masalah melibatkan proses pemodelan matematik. Okey, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.